Ya, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Cikgu Wan Razana, Puan Muhammad Zil akan mengajar 5 Cekal 21 untuk Sains Tingkatan 5 KSSM. Okey, yang pertama Cikgu terus pergi kepada tajuk yang kita akan mula belajar, iaitu tema yang pertama, penyelenggaraan dan kesinambungan hidup. Bab 1, mikroorganisma. Okay, 1.1 Dunia mikroorganisma. Sebagai aktiviti permulaan, cikgu tanya anda semua, mengapakah disinfeksi penting sebagai satu daripada langkah pencegahan COVID-19? Okay, sebagaimana yang anda semua telah maklum, COVID-19 merupakan pandemik yang berlaku di seluruh dunia. Kenapa kita disarankan untuk menjaga SOP? Sentiasa membersih tangan sama ada menggunakan sanitasi ataupun dengan air. Apakah takrifan bagi mikroorganisma? Organisma seni yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar tetapi hanya dapat dilihat dengan bantuan mikroskopik. Itu adalah takrifan mikroorganisma. Yang kedua, apakah flora normal? Ya, flora normal merupakan mikroorganisma yang ditemukan pada organisma termasuklah manusia dan haiwan yang tidak menyebabkan penyakit. Maksudnya flora normal ni boleh berada dalam badan haiwan, boleh berada dalam badan manusia, tapi ia tidak membahayakan kita kerana ia tidak menyebabkan penyakit. Okay, seperti mana yang anda boleh lihat pada paparan, contoh flora normal yang ada di dalam badan manusia antaranya ialah pada bahagian atas saluran pernafasan kita terdapat mikroorganisma Staphylococcus species dan juga Streptococcus species. Okay, pada bahagian kulit, permukaan kulit kita terdapat bakteria Staphylococcus species dan juga Corynebacterium species. Manakala pada usus kecil, bahagian penghadaman terdapat bakteria Escherichia coli, Streptococcus species dan juga Lactobacillus species. Boleh tak anda fikirkan di mana pada minuman apa yang biasa anda ambil yang ada Lactobacillus species? Jadi pada hari ini anda boleh kaitkan pada minuman tersebut kenapa ada Lactobacillus species. Apakah kepentingannya? Nanti kita akan bincang perkara ini dalam pertemuan yang akan datang. Okay, manakala uretra. Uretra ni ingat lagi tak apa dia? Uretra ialah sarur kencing. Okay, dalam sarur kencing kita, dalam uretra kita ada mikroorganisma Staphylococcus species dan juga Corynebacterium species. Yang ketiga, pengelasan mikroorganisma. Kenapa mikroorganisma perlu dikelaskan? Sama cuba bayangkan bila anda semua pergi ke pasaraya, ke shopping kompleks, ke Giant, Tesco, Econsave. Okay? Mudah atau susah untuk anda mendapatkan barang-barang keperluan? Mudah kan? Sebab apa mudah? Sebab barang-barang keperluan tersebut telah disusun mengikut rak yang tertentu. Bahagian makanan, bahagian minuman, bahagian makanan bertin dan seterusnya. Sama juga dengan mikroorganisma. Mikroorganisma terlalu banyak di persekitaran kita. Jadi, mikroorganisma perlu dikelaskan kepada beberapa kumpulan. Okey, jadi untuk hari ini kita akan belajar mikroorganisma dikelaskan kepada 5 kumpulan utama. Yang pertama, fungi. Yang kedua, alga. Yang ketiga, protozoa. Yang keempat, bakteria. Dan yang kelima, virus. Yang keempat, ciri-ciri mikroorganisma. Bagaimanakah
setiap mikroorganisma dikelaskan kepada 5 kumpulan yang telah kita lihat tadi. Okey, pengelasan mikroorganisma berdasarkan kepada saiz. Yang kedua, bentuk. Yang ketiga, nutrisi. Apa dia nutrisi? Nutrisi adalah cara bagaimana mikroorganisma mendapatkan makanan. Yang keempat, habitat. Habitat ialah tempat tinggal. Yang kelima, cara pembiakan. Jadi itu adalah 5 ciri bagaimana mikroorganisma dikelaskan kepada fungi, alga, protozoa, bakteria dan juga virus. Okay, kita tengok kumpulan yang pertama iaitu fungi. Okay, fungi atau ulat. Ada 2 kumpulan fungi. Yang pertama makroskopik, yang kedua mikroskopik. Apa beza makroskopik dengan mikroskopik? Dari perkataan makro. Makro bermaksud besar. Okey, besar. Jadi fungi yang makroskopik dapat dilihat dengan mata kasar. Yang kedua pula ialah mikroskopik. Apa maksud mikro? Mikro ni adalah kecil, sesuatu yang kecil. Jadi fungi yang mikroskopik bersaiz antara 10 mikrometer hingga 100 mikrometer. Okay, bentuk. Fungi boleh berbentuk sfera kecil ataupun berbentuk sfera dan juga haifa. Okay, nutrisi. Bagaimana fungi mendapat nutrisi? Bagaimana fungi mendapat makanan? Ada 2 cara iaitu saprofit dan parasit. Selepas ini kita akan tengok apa dia maksud saprofit, apa dia maksud parasit. Okay, di manakah fungi hidup? Fungi boleh hidup pada bahan reput, persekitaran yang gelap dan juga lembap. Okay, manakala cara pembiakan pula ada 2 cara bagaimana fungi boleh membiak. Yang pertama melalui asex, yang kedua melalui sex. Okay, apa maksud asex? Asex, kalau dalam bahasa Inggeris, A itu maksudnya single. Jadi asex ni maksudnya satu. Pembiakan asex tidak memerlukan 2 induk. Berbeza dengan pembiakan seks memerlukan 2 induk, jantan betina ataupun lelaki perempuan. Asex ni hanya memerlukan satu sahaja induk. Okay, jadi fungi melalui pembiakan asex, ia membiak melalui pertunasan dan juga pembentukan spora. Yang kedua, kalau pembiakan seks, fungi membiak melalui konjugasi. Okay, pembentukan spora merupakan cara pembiakan hanya untuk fungi atau ulat sahaja. Itu yang anda semua perlu ingat. Yang kedua, kumpulan yang kedua adalah alga. Okay, sama seperti fungi, alga juga ada yang makroskopik, ada yang mikroskopik. Kalau mikroskopik, berapakah saiz alga tersebut? Iaitu 1 mikrometer hingga beberapa ratus mikrometer. Okay, bentuk alga adalah merupakan mikroorganisma unisel. Bila saya sebut unisel, perlu anda ingat unisel ini hanya adalah mikroorganisma yang terdiri dari satu sel sahaja. Sebagaimana yang anda telah pelajari dalam tajuk tingkatan 1. Kemudian bagaimana alga mendapat makanan? Melalui proses fotosintesis. Habitat pula, alga dapat hidup dalam air tawar, air masin, tanah lembap dan juga kulit pokok yang terdedah kepada matahari. Soalan saya di sini, kenapa alga perlu hidup pada tempat atau persekitaran yang terdedah kepada matahari? Kerana alga perlu menjalankan proses fotosintesis. Seperti mana yang anda telah belajar semasa tingkatan 2, bila untuk memastikan fotosintesis itu berlaku,
persekitaran tersebut perlulah ada cahaya matahari. Okey. Okey, seterusnya cara pembiakan alga sama seperti kulat ataupun fungi, iaitu asexual dan juga sexual. Okey, belahan asexual melalui belahan kedua dan juga konjugasi. Okey, contoh bagi alga ialah Chlamydomonas spesies dan juga Spirogyra spesies. Kumpulan yang ketiga adalah protozoa. Saiz protozoa ialah 5 hingga 250 mikrometer. Okey, ada protozoa yang berbentuk seperti slipper, iaitu Paramecium spesies. Ada juga protozoa yang berbentuk tidak tetap seperti Amoeba spesies. Okey. Bagaimana protozoa mendapat makanan? Melalui fotosintesis dan patagosis. Okay, untuk patagosis, anda boleh melihat buku teks pada muka surat 10. Okay, pada bahagian nutrisi rajah 1.11 diterangkan bagaimana patagosis dalam amoeba spesies berlaku. Okay, seterusnya, habitat bagi protozoa ialah dalam air tawar, air masin, tanah lembap dan juga sel-sel perumah. Protozoa membiak melalui belahan kedua dan juga konjugasi. Dan contoh bagi protozoa adalah Paramecium dan Amoeba. Yang seterusnya, kumpulan mikroorganisma yang keempat ialah bakteria. Saiz bakteria adalah 0.2 mikrometer hingga 10 mikrometer. Okay, bakteria ada 4 bentuk. Yang pertama sfera. Kalau sfera, kita panggil bakteria tersebut sebagai coccus. Bentuk yang kedua adalah piling. Maka kita panggil bakteria tersebut sebagai spirillum. Bentuk yang ketiga adalah rod. Kita panggil bakteria tersebut sebagai bacillus. Dan yang keempat berbentuk koma yang kita namakan sebagai vibrio. Okay. Bakteria mendapat nutrisi dari secara melalui subtrofik, parasit dan juga fotosintesis. Di manakah bakteria hidup? Bakteria boleh hidup dalam udara, tanah, air, organisma dan juga bahan-bahan yang mereput. Okay, bahan mereput ni contohnya seperti bangkai haiwan, bangkai tumbuhan, bangkai manusia. Okay, bakteria membiak melalui belahan kedua dan juga konjugasi. Seterusnya, kumpulan yang terakhir ialah virus. Okay, virus, ciri istimewa virus. Virus merupakan mikroorganisma yang paling seni. Bila saya sebut paling seni, maksudnya ia adalah paling kecil berbanding dengan kelas-kelas kumpulan mikroorganisma yang lain. Di mana saiz virus kurang dari 0.5 mikrometer. Okay, virus berbentuk sfera, helix, polyhedral dan juga kompleks. Bentuk-bentuk bakteria anda boleh lihat dari buku teks muka surat 12. Manakala bentuk-bentuk bagi virus anda boleh lihat buku teks muka surat 14. Okay, di manakah virus atau virus boleh hidup? Virus hanya boleh hidup dalam sel perumah. Apa dia sel perumah? Sel perumah itu contohnya haiwan dan juga manusia. Okay, cara pembiakan. Bagaimana virus membiak? Virus boleh membiak hanya dengan menjangkiti sel perumah. Okay, cara pembiakan virus anda boleh lihat pada muka surat 15 buku teks. Okay, seterusnya, cikgu paparkan bentuk-bentuk bakteria. Okay, bentuk-bentuk bakteria seperti bentuk piling, koma, berbentuk sfera dan juga berbentuk rod. Yang ini semua anda boleh lihat pada muka surat pada muka surat 12 buku teks. Contoh fungi.
Okey, ada dua contoh fungi. Yang pertama yeast, yang kedua muka. Okey, muka biasanya kita boleh temui pada roti. Seterusnya, contoh protozoa, okay, amoeba dan juga paramecium. Anda boleh lihat bentuk paramecium adalah seperti bentuk selipar. Paparan seterusnya ialah viral shapes ataupun bentuk-bentuk bagi virus dan contoh-contoh virus. Okay, yang pertama, polyhedral, spherical, complex dan juga helical. Ini dia virus yang sangat terkenal mulai tahun 2020 ataupun 2019 yang pertama kali ditemukan di Wuhan, China, iaitu coronavirus. Okay, yang menyebabkan pandemik COVID-19 yang sekarang ini kita sedang melalui fasa PKP 2. Okay, tengoklah bentuk coronavirus. Seterusnya adalah contoh-contoh mikroorganisma yang lain. Okay, yang ini saya tunjukkan secara sepintas lalu, yang mana semua contoh mikroorganisma ini ada terdapat dalam buku teks anda, yang anda boleh lihat dalam tajuk 1.1. Okay, Euglena, Chlamydomonas, Paramecium, yeast dan juga amoeba. Sekarang ni adalah cara-cara nutrisi. Cara-cara bagaimana mikroorganisma mendapat nutrisi. Sebagaimana dalam paparan slide yang sebelum ini, mikroorganisma boleh mendapatkan nutrisi dari secara saprofit, parasit dan juga fotosintesis. Jadi kita pergi pada yang pertama, saprofit. Okay, bagaimana mikroorganisma boleh dikatakan mendapatkan makanan dari saprofit? Okay. Saprofit bermaksud mikroorganisma memperoleh nutrien atau makanan daripada organisma yang telah mati dan reput. Okay, manakala parasit ialah bila mana mikroorganisma tersebut memperoleh nutrien dari organisma yang masih hidup ataupun dari perumahnya. Dan yang terakhir, fotosintesis. Untuk menjalankan proses fotosintesis, mikroorganisma atau organisma perlulah mempunyai klorofil. Klorofil ini merupakan pigmen yang berwarna hijau. Bila ada klorofil, maka mikroorganisma tersebut boleh menghasilkan makanan sendiri dengan kehadiran cahaya matahari. Jadi alga, kita tengok tadi, alga memperoleh makanan melalui fotosintesis. Maksudnya alga ada klorofil. Klorofil adalah pigmen berwarna hijau. Jadi alga itu adalah berwarna hijau. Di sekarang ni anda tahu kenapa alga perlukan persekitaran yang mempunyai cahaya matahari. Sebab alga perlu menjalani proses fotosintesis. Baiklah, seterusnya kita pergi kepada faktor yang boleh mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisma. Ada 5 faktor. Yang pertama, kelembapan. Okay. Keadaan yang lembap sesuai untuk pertumbuhan mikroorganisma. Maksudnya, mikroorganisma boleh membiak dan bertumbuh paling baik dalam keadaan yang lembap. Manakala keadaan kering pula menyebabkan mikroorganisma tidak aktif dan merencatkan pertumbuhannya. Apa maksud merencatkan? Maksudnya pertumbuhannya menjadi perlahan. Okay, pembiakannya menjadi perlahan. Faktor yang kedua, cahaya. Okay, alga perlukan cahaya untuk menjalankan fotosintesis. Oleh itu, alga perlu hidup di tempat yang terang.
Manakala kulat dan bakteria pula tumbuh dengan lebih baik dalam keadaan yang gelap. Faktor yang ketiga ialah suhu. Suhu 35 darjah Celsius hingga 40 darjah Celsius adalah suhu optimum bagi pertumbuhan mikroorganisma. Apa maksud suhu optimum? Suhu optimum bermaksud suhu yang paling sesuai untuk mikroorganisma membiak. Maksudnya dalam julat suhu 35 hingga 40 darjah Celsius, mikroorganisma boleh membiak dengan paling aktif. Berapakah suhu badan kita? Pandai. Suhu badan kita 37 darjah Celsius. Jadi adakah suhu badan kita ini sesuai untuk pertumbuhan mikroorganisma? Ya, betul. Suhu 37 darjah Celsius berada dalam julat 35 hingga 40 darjah Celsius. Didapat anda bayangkan betapa banyaknya mikroorganisma dalam badan kita. Sebab apa? Sebab badan kita bersuhu 37 darjah Celsius. Okay, pandai. Okay, seterusnya, keadaan suhu yang terlalu sejuk seperti yang terdapat dalam peti sejuk akan merencatkan pertumbuhan mikroorganisma. Sebagai contoh, makanan. Bila kita makan malam, contoh, kemudian ada baki yang tidak habis, di mana anda simpan makanan tersebut? Mestilah dalam peti sejuk. Kenapa? Sebab dalam peti sejuk, okay, sekarang ni, hari ni, anda dah boleh kaitkan dengan pengetahuan sains yang baru anda belajar. Peti sejuk, sejuk ke panas? Mestilah sejuk. Kalau sejuk, suhu dia mestilah 0 darjah Celsius ke bawah. Jadi suhu yang terlalu sejuk ini akan merencatkan pertumbuhan mikroorganisma. Jadi bila makanan kita disimpan dalam peti sejuk, maka mikroorganisma pada makanan tersebut akan lambat membiak atau bertumbuh ataupun tiada aktiviti mikroorganisma. Bila tiada aktiviti mikroorganisma, itulah yang menjadikan makanan kita tahan lama bila dimasukkan dalam peti sejuk. Sama juga susu. Anda selalu sukakan minum susu segar, fresh milk. Fresh milk selepas diminum, yang bakinya kita nak simpan kat mana? Mestilah dalam peti sejuk. Kenapa disimpan dalam peti sejuk? Sebab untuk mengelakkan pertumbuhan mikroorganisma. Kalau kita simpan di luar peti sejuk, setengah jam pun susu kita tu dah akan jadi masam. Kenapa susu tu masam? Kenapa makanan tu basi? Sebab adanya aktiviti mikroorganisma. Jadi untuk memperlahankan pertumbuhan mikroorganisma, makanan atau minuman yang tertentu perlu disimpan dalam peti sejuk. Yang seterusnya, suhu yang terlalu tinggi pula boleh membunuh mikroorganisma. Faktor yang keempat, nilai pH. Nilai pH, ingat lagi, anda telah belajar semasa tingkatan 1, asid, alkali ataupun neutral. Jadi, berapakah nilai pH yang sesuai, yang paling optimum untuk pertumbuhan mikroorganisma? Nilai pH yang paling optimum untuk pertumbuhan mikroorganisma ialah pH 7. pH 7 ni asid ke, alkali ke, neutral? pH 7 ialah neutral. Okay, tetapi ada juga mikroorganisma yang boleh hidup dalam persekitaran yang sedikit berasid ataupun beralkali. Okay, faktor yang kelima ialah nutrien. Okay, mikroorganisma memerlukan nutrien untuk hidup. Tapi ada satu kelas mikroorganisma yang tidak perlukan nutrien untuk hidup. Apakah ia? Virus. Okay, virus tidak memerlukan nutrien untuk hidup. Itu satu lagi ciri istimewa bagi virus. Dan yang terakhir dalam sesi PDPR kita pada hari ini ialah latihan pengukuhan 1.1. Okay, yang pertama anda perlu jawab 4 soalan. Apakah yang dimaksudkan dengan mikroorganisma? Namakan 5 kumpulan mikroorganisma. Namakan kumpulan mikroorganisma yang membiak secara aseks melalui pembentukan spora. Dan yang keempat, nyatakan 5 faktor
faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisma. Okay, latihan pengukuhan 1.1 ini anda boleh lengkapkan dalam buku latihan. Buku latihan boleh guna buku latihan tahun lepas sekiranya masih ada ruang yang kosong.